Okey, terima kasih kepada moderator, pengacara majlis, dan selamat pagi saya ucapkan kepada para guru dan juga pelajar-pelajar sekalian. Jadi untuk lawatan maya ke ladang sawit ni, okey, boleh nampak skrin saya? Boleh. Okey. Jadi semua sekarang saya akan cuba tunjuk satu cara lawatan yang ringkas untuk merangkumi semua peringkat-peringkat dalam proses dalam industri minyak sawit. Jadi bila ada masa, pelajar-pelajar serta para guru bolehlah masuk ke website mpoc.org.my untuk teruskan dan melihat dan mendapatkan lebih banyak maklumat. Jadi dekat sini kita ada pelbagai maklumat dan mengenai pasaran minyak sawit, dan kamu boleh teruskan ke bahagian ini ya. Science of Malaysian Palm Oil. Ini di sini kita boleh cari maklumat mengenai aplikasi minyak sawit, penggunaan minyak sawit, cara-cara penggunaan dan juga bahagian nutrisi dan kesihatan berdasarkan minyak sawit, dan juga ada juga maklumat mengenai alam sekitar dan juga kelestarian. Dan tadi ada cikgu mengatakan yang pelajar-pelajar diperlukan untuk buat infografik kan. Jadi siapa yang rajin tu bolehlah masuk kat sini, pasal dalam ni ada banyak jenis infografik yang kami telah pun sediakan. Kamu boleh gunakan sebagai panduan dan juga rujukan. Okey, jadi kalau di sebelah kiri sini kita nampak, ini adalah virtual reality oil palm plantation tour. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita masuk. Okey, jadi ini adalah muka hadapan. Jadi kalau kita dapat pergi ke sebuah ladang sawit, beginilah keadaannya kalau kita duduk di belakang sebuah kenderaan dan masuk ke ladang sawit. Jadi ini adalah pengenalan dia ya. Oil palm has been the golden crop and bedrock of Malaysia's economy, social development, political stability, ability to innovate, and drives the nation's development. The success of Malaysian palm oil industry is one of the key contributors to Malaysia's gross domestic product, foreign exchange earnings, and creation of employment opportunities. Today, the industry directly employs more than 570,000 people and contributed $21.09 billion to Malaysia's exports. More than 39% of oil palm plantations are owned by small owners and has contributed to one of the largest poverty alleviation projects in the world. Palm oil, a truly nature's gift. Okey, jadi begitulah sebenarnya dia punya pengenalan kepada lawatan ni. Jadi kalau masuk ke bahagian ini, VR Tour, kita akan lihat ni. Jadi ini adalah dia punya cara-cara bagaimana kamu boleh browse through, kamu boleh klik dan cari lebih banyak maklumat. Jadi di sebuah ladang, kita ada pelbagai jenis proses yang berlaku daripada permulaan sehingga akhirnya di mana kita lihat ataupun kita dapat minyak sawit yang telah pun dibotolkan. Jadi dalam VR tour ni, kalau kamu ada masa bolehlah tengok sekeliling. Ini ada bird eye view dan semuanya bermula daripada sebuah nursery ataupun tapak semayan. Okey, ini adalah tapak semayan yang sebenarnya kami ambil penggambaran di Carey Island. Carey Island ini adalah di tapak semayan milik Sandabi ya. Jadi di manakah kita mulakan? Kita mulakan di sini ya. Okey. Jadi di sini pre-nursery adalah satu peringkat di mana
di mana kita mulakan dengan semaian biji benih. Dan di sini kita boleh lihat proses dia, di mana biji benih disemai di dalam tray-tray ataupun dulang yang berisi dengan medium, dan selepas tu kita letak sedikit baja, dan ia akan dijaga untuk tempoh 3 bulan sehinggalah dia sudah bercambah dan juga mempunyai beberapa daun seperti yang kita lihat dalam skrin sekarang. Okey, itu adalah di bahagian pre-nursery. Jadi selepas daripada nursery, kita ada peringkat kedua. Peringkat kedua ni sebenarnya kita menjaga berikan air yang secukupnya dan juga baja yang secukupnya untuk memastikan pokok-pokok yang akan dipindahkan ni adalah daripada kualiti yang sangat tinggi. Dan selepas tu kita lihat apa yang berlaku. Okey, selepas tu kita akan simpanlah di tapak semaian untuk beberapa bulan, kerana di tapak semaian tadi mula-mula pokok-pokok semua masih kecil dan dia cuaca ataupun persekitarannya sudah terkawal. Jadi kita nak biasakan anak pokok ni dengan suasana di luar sana dengan cuaca yang panas, panas matahari. Jadi kita letak di tapak semaian seperti ini. Dan seterusnya kita akan sediakan pokok-pokok ni, anak pokok ni selalunya dalam masa 9 bulan hinggalah 12 bulan sebelum kita bawa ke ladang untuk ditanam. Jadi kalau ada masa boleh masuk ke section ni untuk lihat apa yang berlaku dekat peringkat tapak semaian. Jadi kalau kita tengok beginilah keadaan dia dekat sebuah ladang. Kalau kita lihat boleh menempatkan beribu-ribu anak pokok dengan ada sistem pengairan untuk menyiram pokok-pokok ni 2 kali sehari ya. Luas kawasan ni. Okey, jadi bila kita anak pokok dah sedia untuk ditanam, kita bawa pula ke ladang. Dan setelah kita tanam, beginilah keadaannya di sebuah ladang kelapa sawit. Ladang sawit ya. Jadi pokok sawit akan mula berbuah selepas 3 tahun. Jadi mulai daripada 3 tahun kita dah boleh kita tuai buahnya, di mana daripada buah sawit kita boleh perolehi 2 jenis minyak, iaitu minyak isi rong sawit dan juga minyak sawit. Okey, kita lihat dulu keadaan keliling. Saya tahu kamu semua terfikir apa tujuan ada pokok-pokok bunga tu. Nanti saya bagi tahu. Okey. Sekarang kita lihat pula bagaimana bila buah sawit telah pun sedia untuk dituai. Jadi bagaimana kita tuai buah sawit? Okey, mari kita lihat. Jadi mula-mula kita potong Oil dulu. palms start bearing fruits 30 months after being planted. Okey, kita potong dulu pelepah dia dan selepas tu kita potong buahnya. Bila buahnya sudah jatuh, ada pekerja yang akan mengumpul buah-buah ini dan kita panggil selalunya fresh fruit bunch. Maknanya dia masih segar lah. Jadi kita akan kumpul dan even buah-buah sawit yang kecil tu pun kita tak biarkan dia terbuang macam tu.
kita tetap akan kumpul dan bawa untuk kita gunakan untuk ekstrak minyak daripada semua buah-buah sawit yang terlerai itu juga. Dan seperti yang kamu lihat, pekerja pakaian tu adalah sangat penting, pakaian perlindungan diri, dan ini adalah untuk menjaga keselamatan pekerja ya, bukan untuk bergaya dekat ladang. Dan buah-buah sawit yang sudah dikumpul, akan ada pekerja yang akan pindahkan ke lori-lori untuk diangkut dan dibawa ke kilang-kilang yang berdekatan. Okey, jadi kalau kamu ada masa boleh masuk dan tengok dan boleh baca kat sini, ada maklumat-maklumat yang kami telah sediakan. Okey, jadi saya teruskan ya. Ya, silakan. Okey, ini adalah cara kalau kita nak kumpul buah tu kalau dengan menggunakan mesin. Jadi ini adalah kita panggil penggunaan jentera lah, daripada gunakan tenaga manusia. Memang penat angkat buah sawit ni. Buah sawit kadang-kadang boleh cecah sampai 30 kilogram satu biji. Ada yang lebih besar daripada itu pun. Jadi kita guna satu cara yang lebih mantap lagi, iaitu dengan penggunaan jentera-jentera. Maksudnya dia setandan itu, setandan. Ya, setandan. 30 kilo beratnya. Berat ya? Itu masih purata, ada yang lebih berat. Nampak macam kecil. Yes, betul. Pasal tak silap saya pernah juga di Sabah, diorang pernah buat pertandingan buah sawit paling berat dan pernah mencecah 45 kilo satu tandan. Berat tu. Ya, memang banyak tenaga diperlukan untuk mengangkat tandan kelapa sawit ke lori. Betul. Okey, jadi tadi kita dah lihat bagaimana cara dengan penggunaan pekerja untuk mengangkat buah tandan ni, tandan sawit, dan lepas tu dengan jentera. Jadi kalau kita lihat lagi apa yang ada dekat keliling sini, mungkin ada yang tertanya-tanya apa tujuannya kita buat. Apa tujuan yang saya nak highlight mengenai pokok-pokok ni? Dekat ladang sawit, kita ada tanam beberapa jenis tumbuhan yang kita panggil tumbuhan berfaedah atau bermanfaat, beneficial plants. Contohnya adalah pokok ni, Turnera subulata. Dia actually digunakan untuk sebagai kita mengurangkan penggunaan racun perosak. Bagaimana? Kerana dengan adanya pokok-pokok seperti ini, Turnera subulata, dan juga contohnya ini adalah Mexican creeper, Antigonum leptopus, kita boleh dia ada sejenis serangga yang akan hidup di pokok-pokok ini dan yang akan menjadi serangga pemangsa untuk membunuh ulat bungkus. Ulat bungkus merupakan perosak kepada ladang sawit. Jadi serangga-serangga yang hidup menggunakan pokok-pokok ini sebagai habitat dapat membunuh ulat bungkus, dan seterusnya kita tak perlu gunakan lebih banyak racun perosak untuk membuat kawalan perosak. Okey, itu salah satu ini pula, ini adalah tandan kosong. Tandan kosong daripada kilang-kilang, selepas diekstrak minyak tu, kita bawa dan kita kumpulkan balik dekat ladang sawit. Apa tujuannya? Ini sebenarnya kita kitar semula. Kerana tandan kosong ini mempunyai bahan organik ataupun kandungan organik yang tinggi, jadi kita kembalikan seberapa nutrien yang kita boleh balik kepada tanah. Maknanya kitar semula untuk menambah baik lagi nutrien di dalam tanah dekat ladang-ladang sawit. Okey, itulah kegunaan dia. Jadi kita tak ada membuat apa-apa pembaziran. Okey, itulah
maklumat-maklumat. Okey, replanting site. Ini adalah contoh bagaimana ladang sawit dibangunkan. With oil palm stands at 5.9 million. Okey, kita buat dalam bentuk teres. Lepas tu dia memang sudah ada aturan dia, dan selepas itu kita tanam semula dengan bila kita cantas balik pokok-pokok lama dan kita tanam daripada nursery, anak-anak pokok dibawa ke sini dan kita tanam. Beginilah keadaannya kalau di sebuah ladang sawit yang baru sahaja diteroka, ya. Okey, jadi kalau ikut data ni pada tahun 2020 di Malaysia, seluruh Malaysia kita ada 5.9 juta hektar ladang sawit. Okey. Sekarang kita pergi ke satu lagi perkara yang saya rasa cukup menarik. Nampak ya? Okey, jadi kalau yang kita lihat kat tengah-tengah ni kan, ada tak nampak macam rumah kecil? Ada nampak. Ini sebenarnya nak kata reban ayam bukan reban ayam. Nak kata Kecil sangat. Kecil sangat. Tapi sebenarnya ini adalah satu kira ini macam dia bukan sangka, tetapi macam reban jugalah, tetapi untuk burung hantu. Burung hantu. Sekarang gambar burung hantunya tak ada kat sini. Saya cuba nanti kalau ada gambar burung hantunya saya tunjuk. Tapi kegunaan kenapa ada burung hantu kat sini, burung hantu memang diletakkan dan dibela di ladang sawit. Kerana burung hantu, dia makanan utamanya adalah tikus. Dan seperti tadi saya cakap, ulat bungkus ni adalah perosak kepada ladang sawit. Tikus juga merupakan perosak kepada buah-buah sawit dekat ladang. Jadi kita bela burung hantu ni untuk mengawal populasi tikus. Pasal makanan utama burung hantu adalah tikus. Dia punya rantai makanan lah. Rantai makanan yang berapa sawit dimakan oleh dalam rantai makanan dekat ladang sawit, burung hantu ni dia di rantai makanan yang paling atas lah. Dia merupakan pemangsa. Dia haiwan tertier lah, maksudnya yang paling atas sekali lah. Ya, betul. So, nanti saya akan cuba cari dia punya maklumat dan gambar tu saya boleh share, ya. Okey, daripada plantation, daripada ladang, selepas buah-buah sawit tadi kita dah nampak dituai kan, kita bawa ke kilang pula. Jadi kita cuba lihat apa yang berlaku setelah sampai di kilang. Oil palm bunches are delivered to the mill within 24 hours of harvest and carefully managed to obtain optimal quality. Jadi di sini bila buah tandan sawit sudah sampai di kilang, akan ditimbang dulu dan selepas tu kita akan tabur di satu tempat untuk kita buat pemeriksaan. Inilah rupanya kalau buah-buah tandan sawit yang setelah sampai di kilang, dan selepas itu kita akan mula proses di kilang. Inilah yang berlaku, kita boleh lihat secara ringkas, ya. Buah-buah ini akan dibersihkan dan selepas tu bukan setakat kita bersihkan guna air cuci sahaja macam tu, tetapi kita guna masukkan dalam satu ruang kedap yang panas untuk kita basmi kuman, kita sterilize.
Selepas tu ianya akan dijadikan lebih empuk dan kita akan crush untuk membolehkan kita ekstrak minyak daripada buah-buah sawit yang kecil tu. Dan beginilah rupanya selepas kita sudah ekstrak minyak daripada tandan sawit tu semua. Dan ini pula yang kita lihat sekarang ni, ini adalah isi rong sawit, iaitu biji sawit. Ini adalah satu rupa kilang. Secara kebiasaannya memang susahlah nak masuk kilang ni kan, bukan pasal tak nak bagi orang masuk, pasal apa? Pasal keadaan dalam sana terlalu banyak mesin dan jentera, jadi tidak begitu, ada keadaan yang kurang selamat lah. Jadi kurang sesuai. Kurang sesuai, jadi that's why kita memang susah kalau nak masuk, nak buat penggambaran pun. Ini kami cukup bernasib baik kerana waktu kami pergi di ladang tanam arang dan juga ini dekat FGV kami buat penggambaran ni. Okey, jadi itu adalah sesuatu yang sangat singkat mengenai kilang. Kalau nak lebih faham mengenai proses, okey, semua boleh lihat di sini ya. Di sini ada dia punya proses sterilization, separation, dia punya peringkat-peringkat pemeringkatan, pengeringan, dan kita buat penulenan, dan selepas tu pengstoran, dan juga dia punya pemeringkatan berperingkat macam tadi Puan Razita ada explain tadi. Okey, ini adalah peringkat-peringkat dia. Mungkin boleh guna maklumat ni untuk infografik adik-adik semua nanti. Okey, ini adalah mengenai bagaimana bahan buangan kita guna untuk memastikan bahawa dia tidak mencemar alam sekitar. Mungkin ramai yang tak tahu, tapi ini adalah satu perkara yang mungkin ada yang pernah tercium bau yang tidak begitu menyenangkan kalau lalu dekat ladang sawit. Ya, betul. Ya, betul. Itu sebenarnya adalah apa yang kita panggil bahan-bahan buangan daripada kilang. Tetapi bahan buangan ini kita letak dan biarkan dekat kolam-kolam takungan. Jadi bau yang kita cium tu kan sebenarnya adalah daripada kolam takungan dia punya bahan buangan, dan juga sebenarnya bahan-bahan dia punya benda asing, dan juga sedikit gas metana. Dan itulah kegunaan penakungan ni, kolam-kolam takungan ini sebenarnya di mana kita akan rawat bahan buangan ini. Kita tak ada lepaskan terus menerus ke dalam rangkaian sungai ke begitu. Kita tak nak mencemar alam sekitar. Jadi kita kawal, letakkan dalam kolam takungan dan kita akan rawat. Dan sebenarnya bahan buangan dari sini pun termasuk tandan kosong tu yang kita akan bawa dan kita akan kitarkan semula dekat ladang. Maknanya tiada apa-apa pun benda yang kita buang ataupun sebagai bahan buangan. Semua akan dikitar semula. Okey, itu di bahagian kilang secara ringkas ya. Dan seterusnya kita lihat apa lagi ada. Jadi itu kilang di mana mereka buat minyak mentah ya. Jadi selepas daripada minyak mentah tu, ini kita boleh lihat secara ringkas bagaimana kita lakukan perkara-perkara seperti, maknanya bila minyak tu sudah dikeluarkan, bukannya sembarangan sahaja kita edarkan dan jual. Kita perlu memastikan minyak itu adalah berkualiti tinggi dan juga adalah selamat untuk digunakan oleh pengguna dan juga digunakan oleh pihak-pihak syarikat semua untuk pembuatan makanan. Jadi kita ada banyak perkara-perkara dan elemen yang kita akan periksa, kita akan buat kajian untuk pastikan dari segi keselamatan dan juga dari segi kualiti. Jadi inilah kegunaannya
bila mereka akan buat penyelidikan di peringkat makmal. Okey, itu satu. Selepas itu, minyak mentah daripada kilang tadi yang kita nampak kilang kat sini tu, bahan yang kita keluarkan adalah minyak mentah, minyak sawit mentah. Jadi sampai ke sini kita akan melalui proses ni tadi Puan Razita juga ada beri penjelasan sedikit. Jadi kita boleh lihat proses pertama adalah refining, lepas tu degumming ni actually kita adalah satu proses kita akan buang apa-apa jenis benda asing dan juga dia punya bahan pelekat, pasal ini adalah bahan mentah kan. Dan selepas tu bleaching ni sebenarnya kita akan cuba hilangkan dia punya warna-warna yang gelap dan juga benda asing yang lain. Lepas tu kita tapis. Deodorization ni kita akan buat satu proses untuk menghilangkan bau-bau yang tidak menyenangkan. Dan selepas itu fractionation adalah pemeringkatan. Dan selepas pemeringkatan kita tahu kita boleh keluarkan dua jenis bahan daripada minyak sawit, iaitu dalam bentuk cecair adalah palm oil yang akan menjadi minyak masak. Dan bahan pepejal pula adalah palm stearin. Dia dalam bentuk macam lemak warna putih macam tu. Itu yang kita guna untuk bahan-bahan seperti margarin dan juga bahan lelemak lain. Jadi dekat sini pun boleh ambil masa, boleh tengok ada proses-proses dia, ada dia punya penjelasan juga. Ini adalah proses pemeringkatan. Dan selepas tu, kalau kita dapat lihat sini, ada satu lagi. Apa yang berlaku apabila minyak telah pun sedia. Jadi kalau kita lihat kat sini, ini adalah proses di mana minyak dibotolkan. Ini dekat syarikat Sime Darby dan jenama mereka adalah Alif. Jadi kita boleh lihat selepas dimasukkan dalam botol, kita masukkan dalam kotak dan selepas tu ada jentera-jentera ini masukkan dan mereka akan distribute lah, akan dihantar ke seluruh Malaysia dan ada juga yang mereka hantar ke negara-negara luar. Okey, jadi itu adalah secara ringkasnya dari kita tengok daripada peringkat tapak semaian sehinggalah minyak sampai ke peringkat kita membotolkan dia ya. Okey. Jadi seperti yang Puan Razita ada jelaskan juga tadi, minyak sawit ni bukan dikeluarkan hanya untuk mendapatkan keuntungan sahaja, tetapi dia ada banyak juga perkara-perkara lain. Dan kalau kita lihat di sini, dia ada juga banyak kebaikan kepada komuniti. Cuba kita lihat. Lebih 570,000 orang bekerja dalam industri sawit. The industry stimulates rural growth, creates jadi kalau kita lihat kat sini, dia bukan hanya memberi dan membentuk pelbagai jenis kemudahan dari segi keagamaan dan juga kemudahan lain untuk penempatan, tetapi contohnya seperti Sime Darby, dia ada juga buat kemudahan untuk pembelajaran. Kita ada akademi Sime Darby. Dekat sini pelajar-pelajar dipilih untuk masuk dan belajar mengenai industri sawit, dan tak kira kamu jurutera ataupun kamu daripada asas pertanian, semua boleh diterima masuk kerana pelbagai jenis jawatan-jawatan sememangnya ada daripada nursery iaitu tapak semaian sehinggalah ke pemprosesan kilang. Okey, jadi dekat sini kita boleh lihat ya, contohnya tengok dekat sini ada sebuah ladang, memang luas, ladang sawit.
Tetapi ladang sawit bukan semata-mata ada ladang sahaja. Tapi kalau kita tengok dekat sini, ada kawasan penempatan, ada kawasan perumahan, ada kawasan kilang, ada kawasan pejabat. Lepas tu ada juga rumah-rumah ibadat, dewan serbaguna dan juga pelbagai jenis kemudahan untuk pekerja dan juga anak-anak mereka. Kadang-kadang ada juga ladang sawit yang menyediakan sekolah juga. Contohnya kalau di Felda, kebanyakan memang akan ada sekolah rendah sehinggalah ke sekolah menengah. Okey, jadi sumbangan daripada industri sawit untuk komuniti sememangnya cukup besar dan juga menjaga kebaikan dan kepentingan semua pekerja-pekerja dan juga komuniti setempat. Okey, itu adalah bahagian komuniti. Dan sekarang kita cuba lihat kalau dari segi konservasi ataupun kelestarian, apa yang ada? Sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini adalah satu pemandangan di ladang Pulau Keri yang dimiliki oleh Sam Darby. Okey, kita boleh lihat keliling ni semua ada ladang sawit kan? Tetapi dalam usaha untuk menjaga alam sekitar, ladang keri ini dia tidak hapuskan semua jenis pokok-pokok hanya untuk menanam ladang sawit, tetapi ada perkara-perkara penting yang mereka rasa kita patut lindungi. Dan itulah contohnya yang kita boleh lihat kat sini. Ini adalah satu kawasan konservasi yang kita boleh tengok di mana pokok-pokok asal, tumbuhan-tumbuhan asal semua masih lagi dijaga rapi. Ada sungai, kalau kita boleh lihat kat sini. Lepas tu ada kolam dan juga pelbagai jenis pokok-pokok yang sememangnya tiada di tempat-tempat lain. Okey. Jadi kita cuba lihat The apa. Malaysian palm oil industry remains committed to its efforts on biodiversity conservation. These efforts include maintaining the natural landscape by planting native tree species, preserving the natural vegetation along riparian reserves, water catchment areas and water bodies, crop diversifying with the planting of agroforestry species and ensuring that the diversity of fauna are protected. The industry's effort is further strengthened with the establishment of the Malaysian Palm Oil Green Conservation Foundation, or MPOGCF. MPOGCF has funded many biodiversity conservation projects for various iconic species and their habitat. These iconic species include Bornean orangutan, Bornean elephant, proboscis monkey, Bornean banding, and Malayan tiger. MPOGCF also collaborates with various government departments such as the Sabah Forestry Department, Sabah Wildlife Department, Sarawak Forestry Corporation and Department of Wildlife and National Park Peninsula Malaysia Perhilitan, and other NGOs in various wildlife and biodiversity conservation projects. Okey, jadi itu adalah bahagian konservasi. Dan kalau ada masa kamu semua bolehlah pergi klik mana-mana sini. Jadi dekat sini dia ada maklumat apakah jenis pokok-pokok asal yang ada di sini yang kita lindungi dan juga kita jaga untuk memastikan bahawa kelestarian adalah terjamin, dan juga kita sediakan maklumat-maklumat ni untuk adik-adik semua boleh belajar. Okey, kalau ada masa boleh pergi tengok. Kebanyakan ni adalah jenis pokok-pokok balak ya, daripada kelas family Dipterocarpaceae, jenis yang berdama. Okey, jadi itu saja yang saya nak tunjuk di sini, tetapi saya nak ambil kesempatan sedikit
pasal mengenai konservasi dekat plantation tour ni memang tak cukup, tetapi kami baru saja lancarkan virtual tour ini, iaitu kami panggil peringkat 1.0, 1.0, dan sekarang MPOC dalam proses untuk menambah lagi maklumat, dan 2.0 kami harap kami boleh lancarkan pada bulan Januari tahun depan, di mana kami akan tambah lebih maklumat mengenai amalan-amalan baik di ladang dan juga mengenai aspek komuniti. Dan tahun hadapan, mungkin dalam pertengahan tahun hadapan, kami harap kami boleh tambah lebih maklumat mengenai konservasi. Jadi kalau ada masa, boleh masuk kat sini, Environment and Sustainability. Jadi kamu boleh lihat apa projek-projek kelestarian ataupun projek alam sekitar yang MPOC kami ada terlibat. Contohnya kalau kita lihat kat sini adik-adik bolehlah tengok ni. Ini adalah satu contoh infografi yang kami buat mengenai projek yang kami lakukan, iaitu berkaitan dengan Harimau Malaya. Ini adalah kolaborasi ataupun kerjasama dengan Perhilitan contohnya. Kami ada buat banyak program lain. Lepas tu ada juga program yang kami buat dengan Jabatan Hidupan Liar, dan kamu boleh lihat, kamu boleh baca dekat sini pun kalau kamu ada masa mengenai projek-projek yang kami buat. Kami ada buat banyak projek dengan mengenai orangutan di Sabah. Ini adalah mengenai Harimau Malaya dengan Perhilitan, dan juga mengenai gajah Borneo, dan juga ada juga projek-projek mengenai hidupan liar yang lain. Jadi itu sahaja maklumat daripada saya. Saya harap saya dapat beri sedikit seberapa maklumat yang saya dapat, dan kalau nak lebih maklumat, ambil je masa masuk kat sana. It's virtual reality, jadi browse through, klik sana sini, tak ada yang betul, tak ada yang salah. Semua perkara yang ada kami letak di sana, semua adalah maklumat, tak rugi ke apa-apa. Jadi banyak yang boleh belajar, dan bila ada masa lepas beberapa bulan pun masih boleh masuk, kerana kami akan menambah baik maklumat-maklumat, dan kami akan menambah lagi lebih banyak perkara untuk tujuan pembelajaran dan juga kesedaran semua orang. Jadi maksudnya sentiasa dikemaskini lah. Ya, sentiasa kami kemaskini. Macam tadi saya beritahu tadi, sekarang kami sedang menambah lagi informasi mengenai mengenai komuniti. Jadi kami akan pergi ke Felda, Lurah Bilut, di mana kami nak menambah baik maklumat, dan kita nak tahu bagaimana industri sawit ini memberi kebaikan kepada peneroka-peneroka kat Malaysia, terutamanya Felda. Itu adalah satu aspek yang kami cuba terapkan dalam lawatan ni, VR nanti. Dan juga tadi saya dah tunjukkan beberapa jenis pokok tu. Tu bukannya untuk bagi lawa je keadaan ke sekeliling, tetapi ada kepentingan dia. Dan kami nak menambah baik maklumat mengenai apa yang kami panggil beneficial plants ni lah. Dan tahun hadapan harap-harap kami boleh lengkapkan dengan segala jenis maklumat mengenai projek-projek konservasi. Dan kalau saya boleh tambah sini, sekarang ni projek konservasi yang masih berjalan mengenai gajah dekat Sabah, lepas tu orangutan dekat Sabah, orangutan dekat Sarawak sudah dilengkapkan, dan satu lagi projek besar yang kami baru mulakan adalah mengenai Harimau Malaya dengan kerjasama Perhilitan. Dan harap-harap cadangan kami untuk buat kerjasama dengan Zoo Negara akan berjalan lancar. Jadi kalau berjalan lancar,
bolehlah saya ajak semua cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar nanti pergi ke Zoo Negara tahun depan untuk International Orangutan Day. Wow, seronok. Kita akan buat sambutan besar-besaran di Seronok. sana. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima Okey. kasih. Terus. Okay. Terima kasih sekali lagi Encik Anthony atas perkongsian yang sangat bermanfaat tadi Encik Anthony, boleh tak kongsikan sekali lagi laman website untuk peserta masuk kepada perkongsian bahan yang Encik Anthony bentangkan tadi? Okey, tadi Puan Razita ada share, dia adalah sebenarnya website MPOC. Kamu boleh saja masuk ke website MPOC yang utama begini, www.mpoc.org.my, dan kamu boleh scroll saja ke bahagian bawah, bahagian Science of Malaysian Palm Oil, dan kamu boleh lihatlah virtual reality tu. Semua maklumat ni semua ada dekat website MPOC. Jadi adik-adik, siapa pelajar-pelajar semua kena rajinlah scroll, klik sana sini. Tapi pergi ke bahagian VR tu, ada satu page yang besar. Nak saya tunjuk lagi ke? Macam mana? Okey, sebentar ya. Saya cuba tunjuk bahagian itu sahaja. Dia simple sahaja. Okey. Boleh nampak ni kan website MPOC? Boleh nampak tak cikgu? mpoc.org.my. Yes, .my. Okay. Masuk saja website ni. Jadi kita scroll sahaja ke bawah bahagian Science of Malaysian Palm Oil. Jadi kamu dah boleh nampak dah virtual reality oil palm tour. Jadi klik sahaja go to virtual. Memang terus menerus automatik kita masuk kat sini. Jadi kalau dah masuk sini tu tak perlu risaulah. Saya rasa tak mungkin sesat dekat ladang sawit. Tekan saja. Takut sesat Semua ada je. kat dalam tu Ya. Sebenarnya kalau kita dapat melawat secara terus ke ladang lebih seronok Ya, betul. Tapi keadaan tidak Kami- mengizinkan. Sebelum ni kami ada juga pernah buat lawatan. Memang seronok lah. Penat tetapi memang banyak yang boleh kita belajar. Ya, betul. Tetapi kerana dengan pandemik dan juga PKP ni, kami rasa macam susah juga nak bawa kumpulan-kumpulan pelajar. Kerana itulah kami wujudkan platform Maya ni. Tapi tak apa, mungkin di masa hadapan kalau diizinkan mungkin kita boleh cuba. Saya rasa Puan Razita pun pernah buat program untuk bawa guru-guru pergi ladang, saya rasa. Pernah dulu saya buat program bawa pelajar dan guru juga pergi ke ladang. Oh. Tapi kalau cikgu-cikgu nak bawa pelajar pergi ke ladang, boleh check dengan ladang Sime Darby di Carey Island, sebab dia orang ada center pusat lawatan untuk public. Jadi boleh pergi ke situ. Ya, betul tu. Di Carey Island mereka ada pusat pembelajaran dia. Ada dia punya education center. Ya, boleh cuba hubungi sana, tapi saya kurang pasti mengenai jumlah pelajar atau pelawat yang boleh masuk lah pada masa sekarang ni. InsyaAllah one day. Menarik tu. Tapi kalau nak maklumat tentang pusat tu boleh hubungi saya. Ya, cikgu? Okey, baik Puan Razita. Okey, baik. Okey. Di sini kita perhatikan tadi ada link mohon peserta mengisi borang maklum balas berkaitan program lawatan itu di dalam chat tu ada disediakan borang maklum balas berkaitan program lawatan. Maksud di situ kamu para peserta semua boleh log in untuk dokumen tersebut. Okey, baik, dekat sini ada beberapa soalan yang dikemukakan oleh
penonton kita ya, Encik Anthony, Cikgu Adam, apabila musim penanaman semula, adakah kualiti buah kelapa sawit tu sama seperti penanaman yang pertama? Sebenarnya dia tak ada beza sama ada kita tanam pada kitaran pertama ataupun kitaran kedua. Dan selalunya pokok sawit ni pun macam juga pokok-pokok lain. Kalau musim hujan tu adalah yang terbaik untuk kita tanam. Tetapi dari segi dia punya tuaian tu saya rasa dia tak ada beza sama ada dia adalah dalam kitaran pertama ataupun kita tanam kali kedua, kerana penjagaan masih adalah sama. Dan sebenarnya nutrien ataupun zat dalam tanah tu dia tidak banyak berubah. Tetapi mungkin yang akan menjadi pengaruh adalah cuaca semasa tumbesaran pokok tu. Kerana cuaca memang boleh mempengaruhi tumbesaran pokok, dan juga salah satunya adalah kesan-kesan daripada perosak. Itu sememangnya boleh memberikan kesan yang sangat memudaratkan kepada pokok. Contohnya kalau dekat ladang sawit, ulat bungkus ni sebenarnya sebenarnya adalah larva, iaitu ulat bungkus ni adalah ulat beluncas sejenis kupu-kupu. Tetapi bila kupu-kupu ni membiak, dia bertelur beribu-ribu telur, dan beribu-ribu jenis ulat bungkus ni boleh merosakkan dan boleh menjadikan pokok tu sehingga macam togel, tak ada daun. Jadi bila perkara macam tu berlaku, dia akan memberi kesan pokok dia akan stres. Dia macam stres macam manusia juga. Stres. Jadi apa berlaku? Perasaan Dia punya buah yang dikeluarkan pun akan berkurangan. Pokok tu macam terencat pasal dia sakit. Jadi perkara-perkara begini yang akan memberi kesan kepada pokok semasa dalam peringkat tumbesaran tu. Jadi itulah yang penting, kita menjaga pokok dan ladang tu supaya dia dalam tempoh pokok tu dia boleh tumbuh dan berhasil. Untuk memberikan hasil tu kita kena jaga. Seperti yang kita tahu, pokok sawit dia boleh hidup sampai lebih 30 tahun. Tetapi peringkat di mana dia memberikan tuaian yang optimum adalah dia akan bermula dari 3 tahun sehinggalah ke 30 tahun. Jadi tempoh tu kita kena jaga. Pokok tu mesti dalam keadaan yang baik. Kita kena jaga dia tidak macam ada masalah dari segi perosak. Dan sekiranya ada masalah nutrien ataupun zat, maknanya perlu diberikanlah baja. Tetapi kebanyakan ladang-ladang diorang tidak perlu sebenarnya tabur baja banyak-banyak, pasal pokok sawit dia sudah boleh dia punya kesinambungan tu sudah cukup baik dengan keadaan yang sedia kala tanah tu. Kecuali tanah yang kita tanam sawit tu sememangnya tanah yang kurang subur lah. Okey, baik. Terima kasih Encik Anthony. Satu lagi Encik Anthony, boleh? Boleh. Soalan daripada Pemasura. Dia kata bagaimana nak kenal pasti kualiti pokok kelapa sawit yang ditanam? Okey, selalunya kalau daripada nursery tu kita tak perlu risau, kerana biji benih yang kita guna untuk menanam di nursery tu sebenarnya dia sememangnya sudah disaring, dan dalam packaging tu ada jaminan daripada sirim. Jadi dia memang dari jenis pokok induk tu adalah yang berkualiti, dan juga biji benih tu pun adalah yang sememangnya berkualiti. Dia memang sudah ada macam surat beranak tu. Tak perlu risau. Jadi Okey, baik. jadi bila kita tanam benih tu dan dia kita selenggara dekat tapak semaian, itu yang penting kita kena jaga. Dan sebenarnya dari tapak semaian sehinggalah ke plantation ladang kita tanam,
kita nak tahu pokok tu sihat atau tidak, kita tengok je tumbesaran dia dan sememangnya kita perhatikan daun sahaja. Itu adalah botani dan juga fisiologi lah. Pasal kalau kita tengokkan pokok kat rumah pun, kalau daun macam kuning sikit, kita tahu ada sesuatu yang bermasalah ni. Tapi kita kena tahu masalahnya adalah kurang air ataupun sama ada dia kurang baja. Dan selalunya kita adalah dia punya petanda-petanda tu. Kalau daun tu mula berwarna kuning, selalunya dia kurang nitrogen. Jadi kita kena cari baja yang ada kandungan nitrogen. NPK tu adalah yang biasa dalam mana-mana baja. Jadi kita kena letak baja NPK, nitrogen, phosphate and kalium. Contohnya macam tu. Jadi kita ada banyak jenis baja-baja tu semua. So selalunya bentuk pokok dan juga yang penting daun tu adalah satu petanda untuk menunjukkan pokok tu sihat ataupun tidak. Boleh nampak secara fizikal ya? Ya, betul. Boleh nampak secara fizikal. Dan selalunya kita boleh lihat juga kalau tumbesaran dia macam perlahan, kerana tumbesaran pada peringkat 3 tahun pertama tu yang paling penting. Jadi kalau kita rasa macam tak meninggi pokok tu, maknanya mungkin ada masalah-masalah lain. Jadi kita perlu kita kena masuk campur sikit lah. Memang ada kekurangan baja ataupun perkara-perkara lain. Jadi kita perlu beri perhatian lah pada peringkat awal tu. Tapi dia bukannya kurang kasih sayang Bukan. Tapi kalau dia hari-hari belai lagi bagus. Tapi kalau 1,000 hektar tu ada lebih 500 pokok macam mana? Okay, baik. Terima kasih Encik Anthony. Saya terlepas pandang tadi soalan daripada Aisyah Lin sebab dia masuk lambat sikit. Dia pergi vaksin tadi. Ni berkenaan dengan minyak sawit yang dibentangkan oleh Puan Razita tadi. Dia tanya, boleh ke guna minyak kelapa sawit untuk rambut? Dan satu lagi, untuk adakah minyak kelapa sawit sangat baik untuk face care? Puan Razia nak respon ke? Okey, Nak saya boleh. respon? Kalau untuk rambut tu, minyak sawit merah mengandungi provitamin A dan vitamin E yang tinggi. Kalau orang yang tak ada rambut boleh lumur kat kepala tu mungkin insya-Allah Rambut tumbuh boleh. Tunggu semula. Dan untuk face care tu sebenarnya bukan dipakai minyak sawit begitu saja minyak yang kita masak tu. Minyak sawit proses menjadi oleochemical, oleokimia. Oleokimia ni lah yang akan digunakan dalam produk-produk personal care atau face care. Jadi banyaklah pemprosesan untuk menghasilkan bahan oleokimia untuk dijadikan atau digunakan di dalam personal care products. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih Puan Razita. Okey. Boleh saya nak tambah sedikit daripada apa yang Puan Razita explain tadi? Boleh silakan Cik Anthony. Okey. Jadi basicnya yang patut semua orang tahu, rambut, kulit kita semua dia made of protein, cuticle semua kan. Jadi dia memang perlukan vitamin E. Jadi vitamin E ni ada terdapat dalam semua jenis minyak. Tetapi kenapa kita anggap dia adalah baik daripada minyak sawit? Kerana vitamin E dalam minyak sawit adalah cukup tinggi. Jadi kerana itulah dia sangat banyak digunakan, minyak sawit ni dia banyak digunakan untuk mengeluarkan produk-produk seperti yang Puan Razita maksudkan tadi. Dia punya bahan oleochemical tu kita guna, dan ekstrak vitamin E tu kita guna untuk contohnya bahan-bahan kecantikan muka, memang perlukan vitamin E. Tangan, moisturizer, pelembap kulit. Vitamin E ni dia melembapkan kulit kita. Jadi pasal tu kita banyak gunakan dalam produk-produk penjagaan kulit, penjagaan muka,
dan juga termasuk dalam penjagaan rambut, shampoo, semua macam tu, semua ada minyak sawit. Kerana itulah kegunaan minyak-minyak tumbuhan ni memang kita banyak gunakan dalam produk-produk untuk kulit dan juga kecantikan semua. Itu saja. Okey, terima kasih Encik Anthony dan juga Puan Razita.